أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Alhamdulillah, muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita memanjatkan syukur, merafaskan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dan rahmatnya pada malam ini. Sekali lagi kita diizinkan sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh mendidik, mentarbiyah, menjadikan kita ataupun hati-hati kita ini, menjauhkan hati-hati kita ini daripada kelalaian, lalai dan juga alpa, insyaAllah. Setelah mana ataupun ketika mana kita sentiasa berada di dalam majlis ilmu, di dalam majlis tazkirah yang sebegini, insya-Allah kurang-kurangnya lah tuan-tuan, kita nak menjadikan hati kita ini hidup, hati kita ini tak lalai, dan hati kita ni boleh menerima teguran, peringatan dan seterusnya. Insya-Allah hati kita ini tergolong dalam hati yang disifatkan, disebut oleh Allah hati yang sejahtera, qalbin salim, hati yang selamat sejahtera, datang berjumpa Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Begitu juga tuan-tuan, kita memanjatkan, kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita memanjatkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut ataupun yang digelar sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, rahmatan lil alamin, ke seluruh alam. Dan kita antara mereka hamba-hamba ataupun pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat rahmat itu, insya-Allah. Dan kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan ataupun memberikan rahmat itu, rahmah itu, kasih sayang itu kepada kita, insya-Allah, sehinggalah kita dipanggil bertemu dengannya suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itulah harapan kita. Pertama tadi, kita terkeluar ataupun kita tidak termasuk dalam golongan yang alpa, golongan yang lalai, insya-Allah. Dan malam ini tuan-tuan, seperti biasa, Isnin minggu yang kedua, bersama dengan saya menelaah hadis-hadis pilihan, dan kita masih lagi membicarakan hadis 40 hadis penawar hati
yang disusun oleh Tuan Guru kita Ustaz Fahmi Zamzam Abu Ali Banjari An-Nadwi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya ini dunia dan akhirat, insya-Allah. Malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-23. Duk pejam mata pengung-pengung nampak Cikgu Rahim. Saya tak nampak, duk pusing habis bayang nak pusing tak nampak. Ha? Oh. Boleh buka ubat tu. Tuan-tuan, kita malam ni masuk hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, tajuknya pun ringkas sahaja, kenapa neraka yang dipilih. Artinya tuan-tuan diberi pilihan ataupun sudah diberikan kepada kita ataupun kepada kita lah kita sebut, tuan-tuan, diberikan kepada kita, bahkan disebut kepada kita ataupun di ruang dan peluang untuk ke syurga itu sudah ada. Tetapi hadis ini meletakkan tajuk kenapa neraka juga yang dipilih. Ada dua hadis di sini, tuan-tuan. Hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada nara faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana aqidhun bihujazikum anin nari wa antum tuflituna min yadayya, rawahu Muslim. Hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Hadis yang pertama riwayat Muslim, hadis yang kedua ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan martabat kedua-dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey tuan-tuan, mari kita tengok terjemahannya. Pertama, hadis yang pertama daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku, kata Nabi, perumpamaan aku dengan perumpamaan kamu. Nabi tunjuk kepada para sahabatnya. Nabi kata perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggunan api. Maka banyaklah belalang-belalang dan rama-rama ataupun kelkatu yang menjatuhkan diri ke dalam api itu. Maka orang itu berusaha sedaya upaya untuk menyekat binatang-binatang tadi agar jangan jatuh ke dalamnya. Maka aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun, kata Nabi, ramai di kalangan kamu yang masih juga nak melepaskan diri daripada peganganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umat aku akan masuk ke dalam syurga melainkan orang yang enggan. Sahabat merasa hairan lalu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu masuk ke syurga? Ataupun siapa yang enggan tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang taat kepada aku bererti ia mahu masuk syurga, dan sesiapa yang menyalahi ajaranku
maka orang itulah yang tidak mau masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, dua hadis tetapi membawa kepada satu maksud yang membawa kepada maksud yang satu. Apa dia? Kenapa neraka yang dipilih? Hadis yang pertama, Nabi mengumpamakan diri Nabi itu seperti seorang laki-laki duduk di tengah-tengah unggun api, duduk digan, duduk ambat, duduk apa nama, duduk katok, duduk mengelak apa nama binatang-binatang yang nak kena unggun api tu, kan nak masuk dalam unggun api, tuan-tuan, menjadi orang panggil apa, daya tarikan kepada kelkatu, kepada binatang-binatang kecil tu nak masuk, kononnya nak mendapatkan cahaya. Tanpa mereka menyedari, binatang-binatang tu masuk dalam api itu, maka jawapannya adalah maut, mati. Macam itulah Nabi kata, aku pegang, aku usaha pegang ni, pegang kamu, dia kata pegang, dia kata simpulan, pegang baju, pegang apa yang sempat pegang ni. Aku sempat pegang baju, aku sempat pegang apa nama kain, aku pegang kain, supaya kamu, kata Nabi kat sahabat, kamu jangan masuk dalam neraka. Tapi Nabi kata, ramai di kalangan kamu yang nak melepaskan diri daripada pegangan aku ni, artinya nak masuk juga dalam api tu. Tuan-tuan, tu satu. Jadi nak abang kat kita ni, tuan-tuan, hadis yang pertama ni nak menjelaskan kepada kita bahawa kita adalah umat, alhamdulillah, terpilih di kalangan hamba-hamba Allah, ataupun dipilih di kalangan manusia yang menjadi ataupun yang diberikan nikmat yang besar itu, apa dia? Iman dan Islam. Tuan-tuan, kita sebut dia sebagai nikmat sebab ada orang tak dapat nikmat itu. Ada orang tak terima, tak Islam. Kita sebut depa tak dapat nikmat Islam dan iman itu. Jadi artinya, tuan-tuan, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lesen, satu cop untuk melayakkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan rahmat. Itu dia katakan umat yang dirahmati, umat yang yang diberikan rahmat oleh Nabi yang datang bersama, yang dibawa oleh Nabi, Nabiur Rahmah tadi itu, membawa rahmat. Bahkan yang membawa rahmat itu bukan sahaja kepada manusia, tapi juga kepada alam keseluruhannya, tuan-tuan. Macam mana dikatakan alam keseluruhan ni? Kalau kita tengok sejarah, tuan-tuan, ketika Nabi diutuskan, artinya waktu Nabi, kalau kita flashback balik, kita mengaji, kita tengok sejarah balik, tuan-tuan, ketika waktu Nabi diangkat menjadi Nabi diangkat menjadi Rasul itu, tuan-tuan, alam berada, ataupun dia kata alam pada waktu itu, ataupun dunia pada waktu itu berada di dalam keadaan yang cukup teruk, sehingga akan disebut jahil murakkab, jahiliyah, disebut zaman jahiliyah, tuan-tuan. Zaman jahiliyah ni bukan bodoh, jahiliyah ini bukan tak cerdik, jahiliyah ini bukan nak kata apa, bukan tidak ada pembangunan. Jahiliyah ini bukan kata tak arti baca, tak arti tulis, tak, tuan-tuan. Dia katakan jahiliyah ni dia tidak mengenal nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Walaupun ada nilai murni, tuan-tuan, tapi ketika itu diceritakan ataupun digambarkan kepada kita, manusia pada waktu itu hilang pegangan hidup mereka. Yang kuat menindas yang lemah. Kan? Kita menguji sejarah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Artinya masyarakat hilang sifat-sifat peri kemanusiaannya pada waktu itu, tuan-tuan. Jadi orang panggil apa, dia kata manusia hilang
tidak ada peri kemanusiaan, sifat-sifat kehaiwanan menguasai manusia ketika Nabi diangkatkan, tuan-tuan. Jadi bila keadaan yang macam tu, tuan-tuan, disebut sebagai keadaan yang gelap gulita tu, datang seorang lelaki ataupun manusia yang disebut sebagai yang membawa bersama dengan Nabi bawa bersama hidayah ataupun nur tu, tuan-tuan, yang dibawa oleh Nabi itu, maka dunia berubah. Dunia yang gelap gulita pada waktu itu, zaman jahiliah, telah berubah, tuan-tuan. Sehingga kan orang panggil apa, dia kata istilah itu, terang kepada, daripada gelap kepada suasana yang terang benderang. Kesan daripada petunjuk ataupun hidayah yang dibawa oleh Nabi, dan kesan yang sampailah kepada kita, dan kesan yang akan sampai kepada orang panggil apa, selepas kita sampailah yaumal qiyamah nanti, sampai hari kiamat nanti, tuan-tuan. Jadi kita nak kata gini, tuan-tuan, kita bukan nak mendabik dada, tetapi kita orang panggil apa, kita boleh bukan nak berbangga-bangga, tapi kita boleh bangga dengan Islam yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Walaupun Islam yang ada kat kita ni kita dapat, orang kata, dalam bentuk orang panggil apa, bakar. Tuan-tuan, kita dapat Islam ni dalam keadaan keturunan kita, mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Ada orang dia dapat Islam, dia cari, tuan-tuan, dia cari agama tu, dia pergi cari agama ni, tak dapat, tak puas, dia pergi cari, akhirnya dapat Islam, dia jadi kuat dengan Islam, tuan-tuan. Kita tengok hebatnya mereka, tuan-tuan. Kita tak dapat dengan cara tu, tuan-tuan. Kita dapat Islam dalam keadaan bakar. Orang tanya, bolehkah macam mana kalau dapat hidayah itu, dia masuk Islam, ada orang masuk Islam semata-mata nak kahwin, kan? Dia masuk Islam semata-mata nak kahwin dengan orang Islam. Tu satu bentuk hidayah. Allah bagi hidayah nak masuk Islam melalui perkahwinan. Kena abang kat kita, tuan-tuan, Allah bagi Islam tu, hidayah itu melalui banyak cara. Banyak cara. Jadi Islam yang ada kat kita, kita dapat Islam ini dalam bentuk bakar. Jadi kita menurunkan generasi Islam bakar kita tu, insya-Allah, kepada generasi-generasi kita, tuan-tuan. Islam itulah yang disebut sebagai lesen. Islam ni lah yang kita sebut sebagai platform ataupun orang panggil apa, syarat untuk kita nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, Islam dan iman. Kita bolehlah selalu orang perumpamaan, kalau orang tu, tuan-tuan, kalau seorang dia hebat macam mana pun, dia bawa kereta, tuan-tuan, dia bawa kereta tu, dia boleh menyelik, dia boleh kira orang panggil apa, race dia menang lah, tuan-tuan. Dia hebat, dia diiktiraf ataupun dia disebut sebagai seorang yang hebat bawa kereta, tuan-tuan. Tapi cek dia tak ada lesen JPJ, tak ada dalam daftar JPJ pun, tuan-tuan. Dia tidak diiktiraf ataupun dia tak disebut sebagai orang yang orang kata apa, lesen nak sebagai pemandu, seorang pemandu yang hebat, tuan-tuan. Macam itulah orang yang ada orang pernah sebut, dia ni pemurah sangat, dia ni orang panggil baik sangat. Cuma ustaz, dia tak Islamnya. Ustaz. Dia tak boleh masuk syurga ke? Dia tak layakkan masuk syurga, sedangkan dia baik sangat, ustaz. Dia tak minum arak, dia buat baik, dia tak pernah zina, dia tak pernah ni, ustaz. Cuma dia tak Islam. Dia tak boleh masuk syurga ke? Tuan-tuan, maka jawapannya, kalau dia tak Islam, dia tak beriman, dia tak ada lesen untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, nak abang kat kita jaga Islam,
jaga iman yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, walaupun dalam keadaan kita dapat dalam keadaan tak payah, tak 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 perlu kepada satu, orang panggil apa, jihad untuk nak mendapatkan Islam tu tuan-tuan. Tapi kena jagalah Islam yang kita dapat ni tuan-tuan. Kita perlu mentaati, mengikut petunjuk Nabi, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang Nabi kata dia pegang tadi ni, tak meronta-ronta lari, walaupun ada yang ramai yang terlepas lari. Ramai yang terlepas lari, terlepas daripada pegangan tu. Nabi kata aku pegang kuat dah ni, aku pegang dah ni simpulan-simpulan ni, tapi ramai juga yang memberontak, yang nak lari, kan, yang nak lari. Ingatkan Nabi sebut hadis yang kedua tu, Nabi kata semua umat aku ni tak ada kecuali, semua. Nabi kata kullu ummati, semua. Maksud semua ni tuan-tuan, tak kira siapa lah. Kullu tu satu istilah yang kita nak kata memang semua lah. Kullu ummati, semua umat aku akan masuk syurga, Nabi kata, kecuali yang tak mau. Oh, sahabat kata pelik, macam mana kan, tak mau, pasal apa tak mau, pasal apa enggan. Illa man aba, kecuali orang yang lalai, orang yang enggan. Sahabat tanya, siapa yang enggan? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi kata yang enggan tu orang yang pertama, mereka yang mentaati aku. Nabi kata orang yang mentaati aku dia masuk syurga, orang yang menyalahi aku dia, itulah yang dia kata masuk neraka. Tapi Nabi kata itulah orang yang tergolong dalam orang yang enggan. Ni tuan-tuan, mereka yang mengikut Nabi, istiqamah, melaksanakan, menghidupkan syariat ataupun Islam dalam dirinya, menunaikan perintah-perintah Allah, solatnya, zakatnya, apa lagi, puasanya, buat baik dengan orang, dengan mak ayahnya, kan, jaga diri daripada perkara-perkara yang Allah haramkan, jaga diri daripada apa ya Allah, zina, tak minum minuman yang memabukkan, dan benda-benda haram yang lain lah tuan-tuan. Maka orang itu masuk syurga insya-Allah. Dia ada lesen, dia jaga itu simpulan tu, maka dia layak masuk syurga. Itulah kita duk cuba tuan-tuan, kita nak cari, kita nak letakkan kita ni, tu golongan ni lah tuan-tuan. Sebab itulah yang disebut sebagai man ata'ani, siapa yang mentaati aku. Okey. Orang yang enggan, orang yang enggan, orang yang tak mau mentaati syariat, maknanya tuan-tuan, orang yang itu Nabi kata dia orang yang enggan masuk syurga, mencegah dirinya daripada masuk syurga, sedangkan dia dah layak masuk syurga. Dia layak dah tuan-tuan, dia bukan layak, dia dah ada lesen dah untuk nak masuk syurga. Islam dia dah ada dah, iman dia dah ada dah, tapi dia tak menunaikan solat, na'udzubillah tuan-tuan. Dia tak apa lagi, zakat tuan-tuan, zakat, tak puasa, macam-macam lah tuan-tuan, minum arak. Kalau yang non muslim tu, itu cerita lain tuan-tuan. Mereka dah termasuk dalam orang yang dah tak layak dah. Dah tak layak dah tuan-tuan. Tu pun kita kata macam tu pun tuan-tuan, ada orang marah, ada orang kata tak boleh sebut macam tu. Dia kata tak boleh sebut macam tu sebab kita siapa nak menghukum orang masuk syurga, masuk neraka. Tuan-tuan, kita tak menghukum siapa-siapa masuk syurga, siapa-siapa masuk neraka. Kita menceritakan orang yang macam ni mentaati Nabi, berdasarkan hadis Nabi, dia masuk syurga. Kan, kita tak katalah tu akau tu, tak katalah Ramasami tu tuan-tuan, tak, kita tak sebut pun. Cuma kita kata orang yang bukan Islam, dia akan masuk, dia tak akan masuk syurga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam tuan-tuan, alhamdulillah, syurgalah dia. Tapi bukan kerja kita lah tuan-tuan, bukan kerja kita nak tentukan itu. Kita
Kita menilai yang zahir. Tuan-tuan, yang batin itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan. Mentaati Nabi hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap orang Islam ni, kita ni tuan-tuan, untuk mentaati syariat Allah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap syariat yang Nabi bawa. Tuan-tuan, hukumnya adalah wajib. Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu, kata Allah, kamu kata kamu mencintai Allah, katakan ya Muhammad, kalau kamu kata kamu mencintai Allah, ikutlah aku, kata Nabi. Fattabi'uni, kena ikut Nabi, tuan-tuan. Jadi ternafilah kalau orang kata sunnah ini memecah belahkan. Tuan-tuan, kacau, dia kata kita ikut Quran dah lah. Kita ikut Quran dah lah, tuan-tuan. Dia kata buat apa ni, hadis-hadis ni memecah belahkan. Tuan-tuan, bila dia sebut lagu tu pun, nak kata dia terkeluar dah daripada apa yang Allah sebut ni. Sekiranya kamu sayang, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni. Nabi kata ikut aku. Katanya kena ikut sunnah Nabi, kena ikut syariat yang Nabi bawa. Untuk apa? Yuhibbukumullah. Untuk kamu nak dapat Allah akan menyayangi kamu. Lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Tu yang penting, tuan-tuan. Apa dia? Allah ampun dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, mencintai Nabi. So bagaimana nak tunjuk cinta Nabi itu? Tuan-tuan, nak tunjuk, bukan nak kata nak tunjuk, kalau cinta dekat manusia, orang-orang lain tu kita tunjuk, maka cinta Nabi pun kita kena tunjuk, supaya kita termasuk dalam golongan yang yang disebut sebagai mencintai Nabi lah, tuan-tuan. Selawat kepada Nabi, kan. Lagi banyaklah, tuan-tuan. Kalau kita nak ceritakan satu persatu tu, apa yang syariat yang Nabi bawa kita ikut, tuan-tuan. Tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi sunnah yang yang dibawa oleh Nabi itu. Tidak menyelisihi baginda. Sebab menyisih, dia kata menyisih ni tidak mengikut, ataupun Nabi suruh kok ni, kita buat kok lain. Contohnya Nabi suruh buat lagu ni, kita buat lagu lain. Maka buat lagu lain itulah, dia kata, boleh menimbulkan kemurkaan Allah. Bila dapat menimbulkan kemurkaan Allah itu, maka jawapannya adalah neraka Allah. Dan orang yang buat lagu itulah yang Nabi kata man aba tadi itu, orang yang enggan, mereka yang tak nak masuk syurga Allah. Allah juga menyebut man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa-siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Aku rimah ni, kan kita kadang-kadang pasal apa buat gini ni, ini hadis Nabi ni, hadis Nabi. Contohnya lah, tuan-tuan. Okey. Beberapa syariat yang yang kita buat hari ini, dia berasaskan ataupun berdalilkan kepada hadis-hadis Nabi. Dia bukan kata dia tak bersandarkan kepada Quran, dia berdalil. Contohnya akikah. Contohnya akikah, tuan-tuan. Akikah yang dibuat ataupun yang disandarkan hukum akikah itu, sunat muakkad itu kepada hadis Nabi. Ada orang dia mempertikaikan, tuan-tuan, dia mempertikaikan kenapa perlu buat akikah ini. Kalau ada orang yang mempertikaikan tu, kita bagi jawapan kat dia mudah aja, tuan-tuan. Mudah akalnya. Macam mana? Okey. Kalau dulu, kan, ketika nak kahwin, kita boleh menghabiskan ataupun kita keluar belanja banyak untuk nak mendapatkan
seorang isteri. Isteri lah kot noh. Kita dapat isteri kan. Kita dapat seorang perempuan, isteri itu tuan-tuan, kita belanja banyak. Kita keluar apa nama mas kahwin lagi, kita keluar hantaran. Kata hanya untuk nak mendapatkan seorang perempuan yang berdosa, yang ada dosa. Sebab bukan kita tak ada dosa, tuan-tuan, tapi nak mendapat seorang perempuan yang seorang manusia yang berdosa tu, kita habiskan banyak. Jadi dia kata whatever, pasal apa, ketika kita mendapat seorang manusia yang tak berdosa, kan, kita dapat seorang manusia yang tak berdosa, kullu maulud yuladu ala fitrah ni, kita dapat seorang anak. Bila Nabi kata dapat anak ni, dia kena sunatnya, sunat muakkadnya, sunat yang tuntutnya itu dia akan tergadai kecuali selepas melakukan akikah tu. Dengan akikah tu tuan-tuan, buat akikah tu lebih-lebih lagi lah, kan sepatutnya kita kena buat akikah tu, kerana kita mendapat seorang, orang panggil apa, seorang manusia yang suci, bersih, tak berdosa. Tuan-tuan, banding hak kita dapat apa nama, kita dapat apa, seorang manusia yang berdosa. Bukan nak kata salah kita menikah tu berdosa, bukan tu lah. Macam orang apa slogan sawit dari Allah, apa sawit apa kan, sawit kurniaan Allah, mempertikaikan istilah sawit kurniaan Allah tu, seolah macam kan, nak abang kata, bukanlah nak kata bila kata sawit kurniaan Allah menafikan orang lain, apa nama, benda-benda lain tu bukan dari Allah. Tidak. Macam ni lah. Bukan nak kata kita kata manusia, kita dapat manusia yang berdosa, itu bukan nak kata kita tak bagus tak, tuan-tuan. Nak abang kata kita dapat manusia yang berdosa ni, kan, dianugerahkan seorang isteri itu, kita perhabis banyak duit. Kenapa waktu kita dapat seorang anak yang bersih, suci, kita tak boleh nak menghabiskan sikit, nak korbankan sikit untuk akikahnya. Kecuali lah kalau dia kata tak dan lagi ustaz, tak apa, tak dan lagi, lepas ni buat. Jangan kata pasal apa kena buat akikah ni, pasal orang ni pasal apa kena buat akikah pula. Tuan-tuan, ya tak tahulah, macam-macam lah yang dia cuba timbulkan, tuan-tuan. Orang-orang mereka yang orang panggil apa, cuba nak dia kata nak menjauhkan, dia kata nak menjauhkan kita dengan Islamik, dengan Islam, tasawuf Islam tu, tuan-tuan. Senang cakapnya, liberal lah, tuan-tuan. Okey, Allah juga menyebutkan qul ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humilu 'alaikum wa ma humiltum wa in tuti'u tahtaduhu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illa al balaghul mubin. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ni memang Allah sebut taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajipan Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Kamu berpaling, terlepas kerja Nabi. Artinya Nabi tak akan dipertanggungjawabkan lagi dah. Dan kewajipan kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Kamu berpaling, itu kamulah yang akan menerima akibatnya. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Tidak lain kewajipan Rasul itu melainkan menyampaikan amanat yang sejelas-jelasnya, al-balaghul mubin. Tapi kalau kamu lari juga, kamu tak terima apa yang Nabi sampaikan tu, itu Allah kata kamu tanggung sendiri, bukan tanggungjawab Nabi lah. Sesuai dengan hadis tadilah, kaitkan dengan hadis tadi, Nabi kata aku pegang kamu kuat-kuat ni, wa ana aqidun bi hujazikum, aku pegang bucu-bucu kain kamu, sipil
pegang apa nama, supaya kamu tak masuk dalam api neraka. Tapi wa antum tuflituna min yadayyi, kamu meronta-ronta nak lari daripada apa nama runtunan apa nama simpulan yang aku pegang ni. Nak lari juga tuan-tuan. Okey. Jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit, kata pengarang, tidak akan menerima, tidak dapat menerima rahmat ini. Tuan-tuan, artinya apa yang Nabi bawa, syariat yang Nabi bawa ni tuan-tuan, rupa-rupanya ada orang yang tak boleh terima, ada orang yang tak dapat terima apa yang dibawa oleh Nabi ini, kerana hati mereka yang telah dibaluti dengan selaput, pengarang kata sini, dengan selaput cinta tiga ta. Cinta tiga ta tuan-tuan. Walaupun apa nama pengarang menujukan dia punya tulisan ini kepada orang yang bukan Islam, tetapi dianya tempiah kepada kita yang Islam tu pun tuan-tuan. Kalau ada kepada kita tiga ta ni, cinta tiga ta, cinta harta, dia kata cinta takhta dan cinta wanita, yang tebal dia kata bahkan panggilan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu dianggap sebagai loceng, petanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Ada kata tu tak ada apa, tu semua apa yang kita sebut ni tak memberikan apa-apa faedah, dia kata. Tak ada apalah, tak ada apa-apa dekat dia tuan-tuan. Maka itulah mereka itu, kata pengarang, mereka yang bersifat macam tu memilih jalan-jalan syaitan, dan mereka berasa bangga untuk terus berkubang dalam lumpur kekufuran dan hanyut di dalam lautan kemaksiatan. Itu dia, hanyut dalam lautan kemaksiatan, yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang akan menghantar mereka ke pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar tuan-tuan. Tu apa nama orang yang tak terima tuan-tuan, orang yang tak dapat, tidak menerima, orang panggil apa, syariat, tak terima Islam. Kita hari ini kita berbicara berkaitan dengan apa yang orang panggil apa, yang dapat Islam dah, yang dah beriman ni tuan-tuan. Yang apa nama, yang beriman, yang Islam ni pun ramai yang di kalangan apa nama orang Islam ni pun yang cuba untuk nak lari-lari, ya, cuba nak melepaskan diri mereka daripada ikatan apa nama syariat ini tuan-tuan, nak membebaskan diri mereka, orang panggil apa, nak free thinking, nak free apa lagi, macam-macam free lah tuan-tuan. Tak nak terikat dengan apa peraturan ni tuan-tuan. Kan, tak apalah kalau tak nak terikat dengan mask, tak mau pakai mask tu, waktu lantak pilah kat dia tuan-tuan kan. Tapi masalahnya mai kat kita sekali je, tetap pakai mask pun berani kan. Untuk peraturan itu adalah untuk inilah, untuk menyekat benda-benda yang tak elok tu tuan-tuan. Jadi apa yang tertulis di situ tu ikutlah, no, kan. Okey, akhirnya tuan-tuan, sebagai pengajarannya daripada hadis yang kita baca malam ni, ada beberapa pengajarannya. Satu, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad tu? Tuan-tuan, siapakah umat Nabi Muhammad? Kita, insya-Allah kita tuan-tuan. Ditarifkan umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang menerima ataupun orang Islam, dan orang Islam, orang yang beriman dan orang Islam ni lah tuan-tuan. Itu umat Nabi Muhammad. Orang lain yang tak Islam, dia tidak termasuk dalam kategori umat Nabi Muhammad.
walaupun hidup zaman kita ni tuan-tuan, dia hidup zaman kita, tapi dia tidak menerima Islam, dia tak beriman tuan-tuan, dia bukan umat Nabi Muhammad. Okey, setiap umat Nabi Muhammad akan masuk syurga. Kita akan masuk syurga, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Mentaati, mengikuti apa yang ditunjuk oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan segala perintah yang Allah Taala perintahkan, yang Nabi perintahkan. Tinggal apa yang Nabi larang tuan-tuan. Itu syarat-syaratnya. Dalam arti kata lain, ittaqullah lah tuan-tuan. Ittaqullah, ke satu. Yang kedua, pengajarannya, taat dan patuh itu dikategorikan, kategori orang panggil apa, golongan ataupun taat dan patuh itu antaranya ialah dengan mentauhidkan Allah serta istiqamah dalam melaksanakan syariat Allah. Dia dikaitkan laksanakan syariat Allah dan juga tauhid, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, dan juga laksanakan istiqamah, laksanakan syariat itu, kebaikan apa yang Allah Ta'ala suruh buat tuan-tuan. Kalau buat laksanakan kebaikan tuan-tuan, dia baik, baiklah dia laksanakan syariat apa nama kebaikan itu, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang yang layak masuk syurga. Okey. Dan yang ketiga, orang yang enggan dan tidak mentaati syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah orang yang enggan masuk syurga Allah, na'udzubillah. Orang yang mereka yang mencegah diri mereka untuk masuk dalam syurga akan melakukan amal keburukan dan meninggalkan syariat yang diwajibkan. Tuan-tuan, meninggalkan syariat yang diwajibkan. Renung, kita tepuk dada, tanya kita lah tuan-tuan. Dan yang seterusnya, wajib bagi setiap Muslim untuk mentaati syariat Allah. Wajib hukumnya tuan-tuan, kita mentaati syariat Allah ini. Artinya tak perlu untuk nak bersoal jawab, pasal apa kena buat, pasal apa perlu buat, kenapa kena buat, kenapa perlu buat. Tuan-tuan, bila dia kata sesuatu yang wajib buat, kita tak payah pertikailah. Kan? Mengikuti Nabi SAW dalam setiap syariat yang dibawa oleh setiap benda yang dibawa oleh Nabi itu tuan-tuan. Artinya wajib kita mentaati syariat Allah dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quran, dalilnya Al-Quran tuan-tuan. Apa yang diberikan, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, terimalah. Faquzuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan yang Nabi larang, fantahu, tinggallah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, Allah amat keras hukumannya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak boleh orang panggil apa, memberikan pengajaran kepada kita. Jangan orang panggil apa, tidak meletakkan ataupun menggolongkan diri kita dalam golongan yang Nabi sebut man aba tadi, orang yang enggan. Jadi tuan-tuan, bila kata nak kita ni orang yang enggan, sedaya upaya tuan-tuan, tulang pakrat ni Allah Ta'ala bagi kat kita, keupayaan yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, ati Allah, orang panggil apa, buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang tuan-tuan. Buat okey, boleh kita kategorikan, boleh dimaafkan sekadar yang kamu mampu. Buat apa yang Allah Ta'ala perintah tu, suruh buat, kita boleh buat. Larat buat takat mana yang kita larat. Tak larat tak apa tuan-tuan. Semayang tak boleh semayang duduk, tak boleh semayang berdiri, semayang duduk tuan-tuan. Tak boleh semayang duduk, semayang tidur. Tina Habak kata
buat sekadar mana yang kamu mampu. Tapi dalam meninggalkan apa yang dilarang tu tuan-tuan, tidak ada kata boleh tinggal sikit kot, boleh buat sikit kot. Tak ada tuan-tuan. Meninggal apa yang dilarang itu qat'i, artinya larangan dalam arti kata tidak boleh buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan. Sebab manusia yang baik itu bukanlah manusia yang buat benda-benda baik, tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang tak buat benda-benda yang tak baik. Faham tak tahu lah kan? Kan dia punya kaedah dia itu. Orang yang baik itu bukan orang yang buat benda-benda baik, tapi orang yang baik itu adalah orang yang tak buat benda-benda yang tak baik. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang, kita tidak termasuk dengan golongan yang aba, golongan orang yang enggan, tapi termasuk dalam golongan yang bertakwa, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sedaya upaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan sendirilah. Minta maaf pokok ada tutur bicara yang kurang menyenangkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 10 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa tahiyyatuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.